Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, hadirin hadirat kasihi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan kepada kita dengan nikmat yang tidak terhingga, nikmat kehidupan, nyawa, sihat tubuh badan, lapang masa. Dapatlah sama-sama kita berada di dalam rumah Allah ini, dan kita masih lagi ditulis daripada sebahagian hamba-hamba Allah Ta'ala yang mengimarahkan rumah-rumah Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika mana aku melihat penduduk dunia, penduduk bumi penuh dengan maksiat, hendak aku timpakan bala musibah kepada mereka. Tetapi apabila dilihat rumah-rumah Allah masih lagi diimarahkan, yang kedua, masih lagi ada orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah, al-mutahabbina fiyya, dan yang ketiga, golongan yang masih lagi beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar, waktu sebelum subuh itu beristighfar. Maka dengan tiga sebab ini Allah Ta'ala gantikan. Tak jadi nak turun bala, Allah Ta'ala masih lagi tahan daripada turun bala, diturunkan rahmat kepada penduduk bumi. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini sentiasa dipilih oleh Allah Ta'ala untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tahun ini masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kita duduk dalam bulan Rabiul Awal. Walaupun hari ini dah 20 Rabiul Awal, kalau tak salah saya, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ingatan kita pada Nabi SAW itu bukan sekadar pada 12 Rabiul Awal. Ingatan kita pada Nabi SAW itu setiap hari. Setiap hari. Dia berbentuk harian, bukannya berbentuk tahunan. Macam mana kita sambut Ramadan, macam mana kita sambut Syawal, hari raya, Ma'al Hijrah, semua tu dia tak sama. Jangan sampai kita hanya menyambut, mengingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya berbentuk tahunan. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan kasih rahmati oleh Allah Taala, kita terus kita Mukasyafatul Qulub, dan kita sudah masuk dalam bab yang ketiga. Bab baru pada malam ini di bawah tajuk perihal sifat sabar dan penyakit. Muka surat 18. Muka surat 18. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid daraini amin. Qala, orang yang bersabar dipuji oleh Allah Ta'ala dan diberikan tempat yang dekat pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Kemudian kerananya mudah-mudahan, kerananya
nya tu balik kepada sabar. Kerana sabar itu mudah-mudahan ia akan diselamatkan dari api neraka, tempat azab dan siksaan. Baik, barang siapa yang mahu melepaskan dirinya dari azab Allah serta mendapatkan ganjaran pahala dan rahmatnya dan masuk ke dalam syurganya, maka hendaklah ia mencegah dirinya dari terlampau berkeinginan kepada dunia. Satu. Kedua, dan hendaklah ia bersabar terhadap segala ranjau duri kehidupan dan musibahnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Wallahu yuhibbus sabirina, surah Ali Imran ayat 146. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di permulaan kitab kita ini Imam Al-Ghazali menyatakan sedikit kelebihan fadilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bersabar di dalam menempuhi kehidupannya sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allahumma salli ala Muhammad disebut di sini oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang mahu melepaskan dirinya daripada azab Allah dan mendapat ganjaran pahala dan rahmatnya, masuk dalam syurga. Ada dua kriteria, ada dua SOP yang kita kena patuh, tuan-tuan. Hal ni semua kena ada dalam diri kita, sebab kita nak selamat daripada azab akhirat, azab neraka, dan kita nak mendapat rahmat Allah. Kita ke syurga dengan redha Allah, bukan dengan solat kita, bukan dengan puasa kita, bukan dengan sedekah kita, bukan dengan amal kebaikan yang kita buat, tetapi dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang manusia yang masuk ke dalam syurga dengan amal solehnya. Tak ada. Amal soleh hak kita buat ni untuk dapat redha Allah, yang akan membezakan kedudukan kita martabat dalam syurga, amal soleh kita. Tapi nak masuk dalam syurga, redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ada dua SOP. SOP yang pertama, tuan-tuan, terlepas daripada azab Allah. Yang pertama, kita kena mencegah diri kita daripada terlampau berkeinginan kepada dunia. Ni tak payahlah, tuan-tuan. Sebab tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakumul fid dunya. Cari apa yang Allah Ta'ala ambil, apa yang Allah Ta'ala bagi sedia di dunia ni, silakan. Wala tansa nasibaka, jangan sesekali kamu lupa nasib kamu, habuan kamu untuk akhirat. Jadi dunia akhirat itu jalan seiring. Jalan seiring. Jangan, walaupun akhirat ni kita kata masa untuk kita beramal soleh ni bukannya macam kita bekerja. Pukul 7.45, 3 petang balik. Masuk akhir 8.30, 5 balik. Dah, sembahyang amal solat ni dia ada masa-masa dia. Dan tak makan masa lama pun. Kalau perhati balik, kalau sembahyang sehari 5 waktu, tak habis sejam pun. Satu waktu 10, katakan 15 minit. 15 minit, 15 minit. Lama kan? 15 minit ni kau kemas tak sengah. Dua kata-kata kita tengok ni, bila angkat takbir tu dia kira pulun kalut nak bagi salam. Kira nak cepat dia. Kan? 15 minit ni orang tertib dah ni. Memang tertib sungguh. Kan? Kita nak kata apa semayang ni? 10 minit. Kalau 10 minit, 5 waktu baru 50 minit. Masuk semayang sunat bagai apa? Bolehlah pergi sejam lebih-lebih. Baik. Itu, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi waktu ibadat tu daripada masa 24 jam yang Allah Ta'ala bagi pada kita, tolak masa untuk ibadat, menang lagi untuk waktu kita bekerja, menang lagi. Tapi Allah Ta'ala tu, rahmat Allah Ta'ala ke atas umat Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, buat sikit dapat banyak, buat sikit
Dapat banyak, masya-Allah, tabarakallah. Sebab umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita ni Nabi sebut dalam hadis, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur jangkaan hidup umur umatku di antara 60 70. Sikit sangat hak lepas daripada tu. Kata Nabi SAW, umat-umat terdahulu umur mereka panjang, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan? Bahkan lebih. Umat Nabi Muhammad kita, sebab tu kena cukup-cukup bersyukur kita beranak menjadi umat Muhammad SAW. Kita tak beranak zaman Fir'aun. Siapa beranak zaman Fir'aun, teruk kita orang lelaki, jangka dia nak hidup tu payah. Sebab ahli sihir Fir'aun dah kata lah, nanti akan lahir seorang lelaki yang akan menggugat takhta kamu, wahai Fir'aun. Terus keluar arahan, memo keluar, notis. Allahumma salli ala Muhammad. Mana-mana rumah yang mana perempuan dia mengandung, kena hantar satu pengawal. Tunggu sampai dia beranak. Keluar laki ya, bunuh terus, sembelih. Yuzabbihuna abna'ahum. Sembelih tuan-tuan, yuzabbihun. Ada syaddah tu, zabbaha yuzabbihu. Sembelih sekali macam tu, yuzabbihu macam ni. Sebab tu dia ada beza zabaha dengan nahara. Nahara ni pun sembelih juga. Apa? Ayat apa tu? Allahumma salli ala surah apa? Hari raya Korban tu, fasalli li rabbika wanhar. Lepas sembahyang buat sembelihan. Nahara ni tuan-tuan puan-puan boleh kasih rahmati Allah Taala, dalam bahasa Arab sembelih juga, tetapi binatang itu tidak direbahkan. Sembelih dalam keadaan binatang itu berdiri. Unta tak ada siapa perebah unta, sambil berdiri ya, lalu kat tengkok dia tarik siap sekali ya, selesai, nanti dia rebah. Zabaha ialah sembelihan yang dilakukan dengan kaedah direbahkan binatang baru disembelih. Macam itulah dia anak-anak lelaki yang beranak zaman Fir'aun disembelih. Tu boleh bayang, sembelih depan mak, beranak-beranak, pegawai tunggu dah. Laki perempuan, perempuan selamat, laki ambil tok depan tu dia yang kata Fir'aun, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi buaya kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kena banyak-banyak sabar lah kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi masa kita, masa umat Muhammad ni terlalu berharga. Walaupun singkat, buat sikit dapat banyak. Habuan daripada sisi Allah itu terlalu banyak. Baik, walaupun dalam perbahasan ilmu tasawuf ni, buaya kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, dia ada dua. Satu disebut muridullah, al-muridu ilallah. Murid ni dalam ilmu tasawuf ialah orang yang beramal untuk mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis. Buat tu dapat ni, buat tu dapat ni. Beramal untuk masuk ke syurga, beramal untuk bidadari dalam syurga, untuk dapat nikmat dalam syurga. Itu murid. Dia akan bermula dengan murid, tahap murid. Lama-lama beramal, dia akan upgrade, dia akan naik satu maqam yang disebut as-saliku ilallah. As-salik, apa makna as-saliku? As-saliku ni beramal untuk dapat cinta Allah. Dia tak kisah dah pahala sembahyang ke 27 ke 50 ke, kan, 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha ke, dia tak kisah dah. 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Zuhur akan selamatkan dia daripada neraka Allah. Dia tak kisah. Yang dia kisah amal yang dia buat untuk dapat cinta Allah. Itu saya. Sampai tahap tu, ibu ayah kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kita digelar as-saliku, orang beramal kerana Allah, bukan kerana ganjaran. Jadi lama beramal ni, ibu ayah kasih rahmati Allah Ta'ala, pastikan
dia ada penambahbaikan, naik taraf sampai kita sampai pada salik, barulah kita harap Tuhan ambil nyawa kita. Hak tu je. Baik. Yang pertama kata Imam Ghazali, kalau nak lepas daripada azab Allah, dapat pahala rahmat, masuk dalam syurga, satu, kena kurangkan, jangan mencegah diri daripada terlampau berkeinginan kepada dunia. Ni ibu ayah kasar payah ni. 2 minggu lepas Allahumma salli ala Muhammad, barangkali ada aku adik-beradik dia aku sini, Allah yarham, salah seorang pensyarah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di UUM, meninggal dunia umur 47. Rumah baru siap, baru duduk 2-3 bulan, Tuhan panggil lah. Tinggal tuan-tuan, tinggal. Husnul khatimah, alhamdulillah, tinggal lepas sembahyang asar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumah baru buat besar, kan? Rumah yang baru dia duduk 2-3 bulan tu besar. Bagi saya terlalu besar lah, nak dibandingkan dengan saya ni, kan? Dengan harga yang disebut tu terlalu besar. Tapi Tuhan izin dia duduk 2-3 bulan saja. Lepas tu balik kepada Allah. Tu dalam masa yang sama, jiran saya di rumah dalam kampung, kerja kampung kerja ambil upah buat rumah dan sebagainya, meninggal. Hidup macam orang kampung biasa, meninggal juga umur 53, jantung. 47 tadi pun jantung. Allahumma salli ala Muhammad. Sportman, orang sihat, tak ada rekod sakit, tapi Tuhan ambil. Jiran sebelum rumah saya, hak tazat selepas sebelum rumah saya, mati juga umur 4 bulan. Tidur menyerap 4 bulan. Tuhan hak kecil Tuhan ambil, yang belum ditaklifkan apa-apa meninggal. Yang sudah dewasa tengah naik, Profesor Madya, Tuhan ambil. 53 kerja kampung santai pun Tuhan ambil. Bila dah sampai ajal dia, tak ada siapa yang boleh lewat dan juga awalkan. Jadi dengan berkeinginan lebih pada dunia, ambil seadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang miskin. Bukan orang miskin, tuan-tuan, ibu ayah kasih rahmati Allah Taala. Mahar ayahnya kepada ibunya Abdullah nikah dengan Aminah. Mahar dia tuan-tuan 100 ekor unta. Seekor unta kalau 7,000, 100 ekor apa dik? 70,000 betul? 70,000 emas, kepingan emas, bukannya gram-gram ni. Kaya. Kaya. Tapi untuk habuan dunia dia, apa yang ada cukup, tak pernah habis. Orang mai minta bagi, orang minta bagi, orang mai minta bagi. Sebab tu bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, dirham yang ada, duit yang ada 7 dinar sahaja, yang belum sempat dibahagikan kepada orang lain. 7 dirham tuan-tuan, 7 keping wang emas. Kita tinggal jenuh bedak, kelai pula. Tu tuan-tuan ibu ayah kena fikir juga. Jadi sebelum kita pejam mata Tuhan ambil ni, clear bang, supaya tak ada perbalahan. Harta yang kita tinggal itu bukannya menyeksa kita dalam alam kubur, bahkan membahagiakan kita di dalam alam barzakh. Tu kena fikir. Baik. Jadi tuan-tuan, jangan terlampau berkeinginan kepada dunia. Dia sebab sifat dia, kalau kita pada dunia, akhirat tak mai, dia akan kurang pada akhirat. Tapi kalau utamakan akhirat, dunia mai pula. Dia macam tu. Sebab tu para hukama menyebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia, kena ada ilmu. Siapa nak akhirat, kena ada ilmu.
Kalau nak kedua-dua, kena ada ilmu. Jadi ilmu dunia itu disulami dengan ilmu akhirat, maka rezeki yang dia dapat barakah. Daripada sumber gajinya ada habuan infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Barakah pada rezeki. Barakah masuk ke dalam kehidupan keluarga dia. Barakah. Umurnya barakah, masanya barakah. Berkat ziyadatul khair, menambah kebaikan kita setiap hari. Penting tuan-tuan. Gaji naik tapi nilai barakah tak ada. Kan gaji naik tiap-tiap tahun, naik. Tapi sedekah teratur ya. Mai Jumaat RM1. 20 tahun RM1 tu lah. Gamak lah. Sebab tak pernah fikir tentang akhirat. Tak ada barakah pada rezeki. Tak ada. Kalau dia fikir, tak boleh. Orang ikat RM1 ni bukan dia dah. Tu zaman mengaji tak apalah. Waktu budak sekolah RM1. Mak bagi nak RM1. Saya kira bulan tabung. Mak aja. Daripada kecil. Ni nak pergi Jumaat nak ambil seorang RM1. Tak kira bulan tabung. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kena ajak dah anak-anak kita tuan-tuan. Baik. Yang kedua tuan-tuan, perempuan, ibu ayah kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, hendaklah ia bersabar terhadap segala ranjau duri kehidupan. Apa yang Tuhan tetapkan kepada kita tuan-tuan, qada qadar, kita hadapi dia dengan redha dan juga sabar. Baik mahupun berbentuk nikmat ataupun berbentuk bala, ujian, musibah. Hadapinya dengan sabar dan juga redha. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Baru ni bila kita dikejutkan, perempuan semua 19 tahun hak mati, kawan dia bunuh tu. Dahsyat mati dah. Dibunuh oleh kawan sendiri. Kan? Dahsyat. Qada qadar Tuhan. Masya-Allah tabarakallah. Tapi jangan lupa tuan-tuan, perempuan boleh kasih rahmati oleh Allah Taala. Qada qadar Allah di sana itu ada ikhtiar. Ikhtiar untuk kita buat lebih baik. Qada qadar tetap ada, tetapi di sana ada ikhtiar. Ikhtiar manusia yang kebanyakannya jahil gagal dalam buat pilihan. Baik, habis kat situ. Bahagian sifat sabar. Kesabaran itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama, sabar dalam mentaati Allah. Kedua, sabar menahan diri dari perkara-perkara dan ketika menghadapi ujian bala yang pertama. Dalam bahasa Arab istilahnya disebut as-sabru inda sadmatil ula. Sabar ketika ditimpa ujian pertama. Tuan-tuan angkat telefon sebagai contoh. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Ni waris kepada sekian. Ya, saya. Ni kami daripada hospital nak maklum, arwah dah meninggal. Dengar hak tu orang kata inda sadmatil ula. Seorang isteri mendapat panggilan kematian suaminya, apa reaksi dia? Dia nak terima dengan sabar ke, dia nak meracau ke, dia nak mengamuk ke, dia nak teriak ke, nak apa? Tapi kalau dia terima dengan sabar, dengan redha, as-sabru inda sadmatil ula, balasan dia tuan-tuan syurga. Sabar. Saya tak tahulah, wallahu a'lam, tak boleh nak bayang. Macam anak kecil 4 bulan gerak dah tak ada 4 bulan, anak pertama. Anak yang pertama, cucu pun cucu yang pertama. Macam mana gaya mak dia, perasaan mak ni. Baru 4 bulan duk pegang, syok tak tahu nak kata. Sebab kita tak pernah hadap benda tu. Tak pernah hadap. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kita supaya kita berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika. Sebab
Itu yang pertama, sabar dalam mentaati Allah. Nak buat taat ni pun kena sabar, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah kasih rahmati Allah. Waktu kita sembahyang, kalau tak sabar, dia kartun Chaplin tu, tak tahu nak kata. Tak larat nak habang lah. Dia jadi kartun juga. Dalam semangat Maulidur Rasul ni, Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang orang dengar terus bid'ah, kata haram. Bagi faham dulu istilah apa makna maulid, apa makna maulud, dan apa tentatif yang ada sepanjang majlis maulid atau maulud dilakukan. Jangan terus membid'ahkan, bahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maulid itu merujuk kepada waktu kelahiran, 12 Rabiul Awal, tahun gajah, hari Isnin. Maulid isim zaman, kata namanya menunjukkan masa. Maulid, mauludun isim maf'ul dalam bahasa Arab. Apa dia isim maf'ul? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri maulud. Siapa maulud? Yang dilahir tu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat majlis, kan, diadakan qasidah, selawat, cerita sejarah Nabi, cerita tentang hikmah akhlak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kembali beramal, berpegang pada sunnah Rasulullah. Takkan majlis tu haram? Jangan. Kadang-kadang terus hukum tanpa melihat. Tengok dulu tentatif dia tu apa dia. Kecualilah dalam majlis itu ada benar-benar khurafat, baru kita kata haram. Majlis maulud duk menyanyi, gitar gendang bagai, tu saya pun tak mau. Kan tak boleh. Tak boleh. Selagi mana tak ada benar yang menyalahi syarak. Falyatafaddal, mengingatkan manusia teragung atas muka dunia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam sebut nama Nabi kita, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa awal lagi menyampaikan berita gembira kepada kaumnya Bani Israel. Ya bani wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulun inni rasulullah ilaikum. Aku ni Rasulullah, utusan Allah kepada kamu wahai Bani Israel. Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam melalui kitab Taurat. Wa mubasyiran, aku nak bagi tahu berita gembira dekat hampa Bani Israel. Nanti akan datang Nabi akhir zaman, namanya Ahmad selepasku. Tapi bila datang, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Surah As-Saff ayat 6, muka surat kiri atas sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tuan-tuan, Nabi Isa dengan Nabi kita, jangka umurnya tahun tempoh kelahiran Rasulullah selepas Nabi Isa alaihi salam 600 tahun. Nabi Isa dah ingatkan kepada bangsa dia maulid akan kelahiran Nabi akhir zaman. Takkan kita nak membid'ahkan Isa alaihi salam juga? Tak beranak lagi, dah sampaikan berita gembira. Wa mubasyiran, isim fa'il tu. Orang sampai berita gembira ni agak-agak riak muka dia, lagu mana? Adakah kita tak bergembira pada 12 Rabiul Awal, hari tarikh kelahiran Rasulullah? Siapa kita? Tuan-tuan bangkit baru ni, bangun pagi hari Khamis 12 Rabiul Awal, tuan-tuan puan-puan ibu ayah berasa apa? Kan tak ada apa, bid'ah belakang ni. Amboi, sombongnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia nak masuk syurga tanpa melalui pintu Rasulullah? Jangan haraplah. Tak ada siapa pun. Sebab yang akan buka pintu syurga mula-mula itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukannya Nabi Adam, bukannya Nabi Musa, bukan Nabi Allah Ibrahim, bukannya Nabi Allah Ismail. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, balik pada kita gitu. Pertama sabar dalam mentaati Allah. Sebab tu Nabi ajak kita, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku untuk aku mengingatimu. Apa maksud mengingatimu? Melakukan mentaati Allah, melakukan amal ibadat yang ditaklifkan kepada kita, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, buat tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, buat apa yang Nabi suka, tinggal apa yang Nabi tak suka. Itulah yang dikatakan sabar dalam mentaati Allah. Taat Rasulullah bermaksud mentaati Allah. Kasih pada Rasulullah bermaksud kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia macam tu, dia punya prosedur dia. Kita tak boleh buang Rasulullah terus kasih pada Allah. Salah. Menyalahi SOP yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau hampa kasih betul-betul pada Allah Ta'ala, apa ikut Allah? Ikut Rasulullah, barulah Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Itu dia punya SOP. Lah ni orang bercakap SOP kan, saya pun pakai terjemah SOP lah. No? Boleh kau no? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik tuan-tuan, kita sambung. Yang kedua, sabar menahan diri dalam perkara-perkara yang haram. Nak buat benda haram ni pun kena sabar. Sabar apa? Sabar tak buat. Bukannya sabar buat. Sabar tak buat. Dugaan main ni, seorang main bawa beg, dalam beg note 100 letak atas meja, tuan ambil ni, lepas hak saya. Nak ke? Nak tolak tu kena sabar. Tak sabar, baik, buh meja, buhlah kaitan, kan? Bagi rasuah, terima rasuah. Tak sabar dalam mengerjakan, menolak perkara-perkara haram. Dan yang ketiga, sabar menerima musibah dan ketika menghadapi ujian bala yang pertama. Kita tengok sikit. Maka barang siapa yang bersabar dalam sebanyak 300 darjat di dalam syurga, yang mana setiap satu darjat itu luasnya apa yang ada, apa yang di antara langit dan bumi. Barang siapa yang bersabar dan mencegah dirinya dari melakukan perkara-perkara yang haram, nescaya di akhirat kelak Allah Ta'ala akan mengurniakannya dengan 600 darjat di dalam syurga, yang mana setiap satu darjat itu seluas apa yang ada di antara langit yang 7 dan bumi yang 7. Dan barang siapa yang bersabar menanggung segala musibah yang menimpa ke atasnya, Allah Ta'ala akan menghadiahkannya dengan 700 darjat di dalam syurga pada hari kiamat kelak. Setiap satu darjat itu luasnya antara arash dan juga bumi. Dalam 3 pecahan sabar tadi tuan-tuan, kalau kita sabar mentaati Allah, 300 darjat Allah Ta'ala akan sediakan di dalam syurga. Yang kedua, sabar menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang haram, balasannya 600 darjat. Antara satu darjat pada satu darjat, jarak dia tu antara 7 lapisan bumi sampai 7 lapisan langit. Antara satu langit kepada langit yang kedua, itu jarak jalan perjalanan 1000 tahun. 7 lapis 7000 tahun. Bumi kali pula dengan 600. Tu dia darjat dalam syurga ni. Lagu mana? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tunggu pakat-pakat masuk dalam syurga. Pakai tengok aku. Dan paling hebat tuan-tuan ialah sabar pada perkara yang ketiga. Sabar ketika ditimpa musibah. Bala yang pertama 700 darajat.
Satu darajat itu perbezaan dia ialah di antara luas aras dengan bumi. Mengatasi segala Allah masukkan surga yang dibagi tahu oleh Nabi kita bernama Juhainah tu. Martabat dia dalam syurga itu seluas bumi dan seisinya 10 kali ganda. Itu tempat dia. Orang lah masuk dalam syurga, orang lah keluar daripada neraka. 10 dunia ni 10 kali ganda hak dia. Ni itu tak ada itu. Itu orang main kau bawah. 700 darajat. Masya-Allah tabarakallah. Tak tahulah ke mana tuan-tuan. Kita antara satu sama lain nanti di akhirat syurga saling iri hati ataupun orang kata apa, menyesal, ruginya tak buat kan. Kalau kok gagah buat sikit, tambah sikit nikmat aku, martabat aku naik sikit, pakat menyesal. Dalam syurga pun menyesal, pakat duduk tengok hak kawan tu, dia tak tahu hak kawan depan dia pun menyesal dengan kawan hak depan lagi. Masya Allah. Tu tuan-tuan, agak-agak macam manalah kedua sahabat yang boleh duduk dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah tuan-tuan kan. Oh wallahu taala alam. Kita ni Allahumma salli ala Muhammad, atas muka dunia ni ibu ayah kasih rahmati oleh Allah taala, kalau Tuhan rezekikan kita, kalau Tuhan pilih kita, datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita, itu pun seronok berbunga-bunga. Ingat sampai bila-bila. Macam baru ni depa viral, seorang makcik koma 6 bulan jantung. Dengar tak voice message tu kan, mesej dia. Siapa dia makcik ni? Siapa pun tak tahu. Dia ni kerja apa. Yang kita tahu makcik ni sakit jantung yang kronik, koma 6 bulan. Dia datang dari dia berpakaian putih bercahaya. Tak tahu itu apa banyak koma dalam mimpi dah. Kalau nak hidup balik atas muka dunia, perbanyakkan solawat. Sehari jangan kurang daripada 1000. Lafaz selawat yang dia dapat, Allahumma salli ala Muhammad. Tu tuan-tuan, jaga daripada koma, jaga. 3 hari lepas pada tu discharge. 6 bulan dah pensan, koma. Jaga pada tidur. Kata makcik itu tak ada benda lain yang dia ingat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Masa kosong dah solawat. Kita nak bidah orang macam ni kan? Agak-agak hak duk kata bidah tu sehari selawat berapa ribu kali. Dia dengan Rasulullah, mimpi jumpa Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan buaya kasih rahmati Allah, dalam semangat kita mengingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara pesan guru saya, Allahumma salli ala Muhammad, jangan sampai kita terputus berimpikan untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mati. Jangan bagi hilang impian tu, jangan bagi hilang cita-cita tu. Cita-cita tu bukannya cita-cita yang mustahil. Dia bersifat harus. Tapi kita kena usaha untuk menjayakan cita-cita tu. Nak jumpa Rasulullah, kena perbanyak solawat. Nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena perbanyakkan solawat. Kena berjuang mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa Rasulullah suka, tinggal apa yang Rasulullah tak suka. Berakhlak macam akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni paling penting tuan-tuan. Di antara misi utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka dunia ini, untuk memperbaiki akhlak. Takat mana akhlak kita ni? Ni akhlak kita ni.
dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan rakan jiran kita, dengan rakan perkenalan kita, dengan masyarakat kita. Akhlak kita ni, takat mana akhlak Rasulullah tu ada kat kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tu tuan-tuan, akhlak Rasulullah di mana? Kalau buat majlis maulud, buat majlis maulid, akhlak Rasulullah masih lagi tak lekat dekat diri kita, maka sia-sialah. Tak ada manfaat pun, tak ada hikmah daripada program yang kita laksanakan. Tak banyak, sikit, jangan tak ada langsung. Ibu ayah kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, itu di antara pesan. Jadi saya pesan untuk diri saya dan juga kita semua, para jemaah hadirin hadirat yang dikasih rahmati oleh Allah Ta'ala, jangan putus impian untuk berjumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita jumpa Allah Ta'ala. Salawat banyak, tuan-tuan beramallah dengan mana-mana salawat. Jangan hilang keyakinan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa jumpa beruntunglah. Jangan duk cerita kat Facebook pula. Kan tak payah. Kata guru saya, antara pesannya kalau jumpa Rasulullah, mimpi Rasulullah, pergi cerita dekat guru yang dia dapat ilmu banyak, guru yang banyak bagi manfaat dalam hidup dia, pergi cerita dekat guru tu. Dengan isteri tak payah cerita. Tak payah cerita je, jangan cerita. Isteri bukan orang pertama yang akan mendengar cerita kita, bukan. Dengan guru dulu. Guru yang banyak bagi manfaat dalam hidup kita, pergi cerita dekat dia. Itu rahsia kita dengan guru kita. Rahsia kita yang Allah Ta'ala titip sedikit perasaan, semakin bersungguh-sungguh untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada muka surat 19, hikayat cerita Nabi Allah Zakaria. Kita bulan hadapan kita akan tengok cerita Nabi Allah Zakaria mati syahid di gergaji 2. Bagaimana sabarnya Nabi Allah Zakaria. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada rahmat, ada barakahnya pengajian kita pada malam ini. Sedikit masanya kita bagi diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan amal kebajikan berat timbangan kita di hari akhirat nanti. Dan yang paling, antara yang utamanya, perasaan kasih cinta rindu kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa hidup daripada setiap masa, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.